Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fatihil lima uliq wa khatimin lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang dimuliakan seluruh ahli jawatan kuasa pentadbir Masjid Zahir, seluruh muslimin dan muslimat. Jadi alhamdulillah, pada hari ini kita sambung balik perbincangan kitab Kifayatul Mubtadi yang dikarang oleh almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar Pondok Bandar Hilir rahimahullahu taala. Jadi kita sambung pada muka surat yang ke-9. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Pertama, wajib kita tiap-tiap mukallaf yang berakal dan cukup umur serta sampai suruhan dakwah wajib, yakni wajib di atas jalan syarak buat dapat pahala kalau tinggal berdosa. Bahkan dalam bab keimanan ni wajib dan mesti kena beriman, percaya dan i'tiqad. Wajib kita tiap-tiap mukallaf percaya, beriman dan i'tiqad, berpegang teguh dalam hati. Kita terima dalam hati sungguh-sungguh tanpa ragu-ragu bahawasanya sabit dan tetap, yakni mesti wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan wujud. Situ. Jadi apa perbincangan kita? Kita duk bincang bab yang berkaitan dengan cara-cara beramal dengan rukun iman. Jadi rukun iman yang pertama maklum, beriman kepada Allah Ta'ala. Beriman kepada Allah Ta'ala ni dia ada dua cara. Yang pertama beriman secara umum, yang dinamakan iman secara ijmal, umum. Macam mana yang dikatakan iman secara ijmal? Wajib kita meyakini dalam hati kita Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang sebenar dan memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang amat-amat banyak. Berapa banyak? Seorang pun daripada makhluk tidak dapat mengetahui melainkan Allah Ta'ala sahaja. Dan tidak ada kekurangan walaupun sedikit. Dan seluruh perbuatan Allah Ta'ala itu harus. Itu kita beriman secara umum. Adapun kita beriman secara tafsil, detail, wajib kita mempelajari tiap-tiap sifat Allah Ta'ala itu serta dengan dalil-dalilnya, iaitulah di atas pendapat yang muktamad wajib kita mempelajari 13 sifat yang berkaitan dengan Allah Ta'ala. Di atas kaul yang masyhur 20. Mana dia? Yang pertama wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, serta dengan dalil-dalil, dan wajib kita beriman. Maka pada malam ni kita masuk sifat yang pertama, iaitulah wujud. Pertama, wajib kita percaya dan i'tiqad, kena yakin dalam hati tanpa ragu-ragu bahawasanya sabit dan tetap wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan wujud. Artinya, arti wujud ada Allah Ta'ala yang maha termulia itu. Ini di antara i'tiqad yang wajib kita kena yakin, kita kena beriman. Allah Ta'ala mesti ada. Baik. Jadi ayat Al-Quran ni banyak. Ulama' pergi pilih, ulama' susun sifat yang pertama yang wajib dipelajari yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, iaitulah wujud.
Pasal apa? Kerana wujud ni perkara yang mesti kita kena bincang dulu sebelum daripada kita bincang sifat yang lain. Kita yakin la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu mesti ada. Baru kita bincang hal lain pula. Ada Allah Ta'ala ni sama tak dengan makhluk? Tak. Pasal apa? Makhluk baharu, kita ni baharu. Adapun Allah Ta'ala bersifat dengan khidam, sedia. Lepas tu pula Allah Ta'ala bersifat dengan baqa, kekal. Maka ada, sedia dan kekal ni lah yang dikatakan tak sama dengan makhluk. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tengok ulama susun kepada kita satu susunan yang dikatakan munasabah di sisi kita. Apabila belajar, kita dapat memahami dengan baik. Allah Ta'ala mesti ada, mesti sedia, mesti kekal, mesti tidak sama dengan makhluk. Jadi perkara yang pertama, iaitulah wajib kita bincang, iaitulah sifat wujud. Allah Ta'ala mesti ada. Ni kaedahnya yuqaddimul aham summa aham. Didahului sebut yang terpenting, kemudian kita sebut yang lain. Selepas daripada kita sebut wujud, barulah kita sebut sifat-sifat yang lain. Ini kaedah yang ulama susun kepada kita, orang-orang yang mengikuti perjalanan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang pertama kita kena yakin Allah Ta'ala itu ada. Baik. Jadi sifat Allah Ta'ala ni tidak ada terdahulu, tidak ada terkemudian. Semuanya bersifat dengan khadim. Semuanya sedia. Bukan mula-mula Allah Ta'ala wujud, lepas tu baru ada baqa. Tak. Bukan macam tu. Allah Ta'ala ada wujud, lagi pula bersifat dengan qidam, baqa, mukhalafah. Semuanya sifat tu azali. Tak ada terdahulu, tak ada terkemudian. Cuma ulama lah yang letakkan nombor supaya kita ni mudah belajar. Orang tanya, malam ni kuliah apa? Akidah. Sifat apa dah? Baru wujud. Baru sifat pertama. Bulan 4 orang tanya, kuliah apa malam ni? Akidah. Sifat apa dah? Nombor 2, qidam. Mudahlah kita belajar. Kerana ulama yang meletakkan nombor supaya memudahkan kita ni yang menuntut ilmu mengatur pengajian kita tu dengan mudah. Yang pertama wujud, yang kedua qidam, yang ketiga baqa, untuk memudahkan kita. Jadi wajib kita yakin Allah Ta'ala ada. Artinya arti wujud, ada Allah Ta'ala yang maha termulia. Baik. Jadi Allah Ta'ala tu mesti ada. Kita tak pernah tengok sekali pun Allah Ta'ala ni, tapi kita kata ada. Pasal apa? Walaupun tak tengok, tetapi buktinya nyata. Kerana ada dalil yang menunjukkan kewujudan Allah Ta'ala itu. Contoh macam mana? Di Pendang ada kebakaran. Kita duduk di Elostar, kita nampak asap banyak, tentu kita hukum kata ada kebakaran. Walaupun kita tak nampak api, kita kata mesti terbakar. Pasal apa? Kerana ada dalil, iaitu asap, menunjukkan mesti ada madlul, iaitulah api. Allah Ta'ala kita tak pernah tengok, tetapi kita yakin ada oleh kerana ada dalilnya. Apa dalil? Dia ada banyak, di antaranya dalil naqli, Al-Quran ataupun hadis. Yang kedua dalil akli, kita fikir.
Memang Allah Ta'ala ni wujud. Bukan tiap-tiap benda wujud boleh tengok. Contoh macam mana? Angin ada. Kita tengok ada angin macam mana? Tak tahu macam mana, tapi rasa sejuk. Roh ada. Macam mana roh? Kita tak pernah tengok roh. Bukan semua benda ada mata kita dapat lihat. Kita pergi Kuala Kedah, tengok bot depan kita ni besar. Lepas tu bot tu berjalan, kuih jauh kuih kecil, kuih jauh kuih kecil, kuih jauh kuih kecil. Bukan bot kecil, bot duk besar tu, tapi mata kita nampak kecil. Jalan lagi, tak nampak, hilang daripada penglihatan kita. Bukan bot hilang, kita aja tak nampak. Allah Subhanahu wa taala wujud. Tetapi tak dapat dilihat dengan mata kepala kita di dunia ni. Sebab apa? Inilah sebagai ujian kepada kita orang mukmin. Kalau kita beriman elok, insya-Allah di akhirat nanti kita akan dapat melihat Allah Taala. Kalau kita beriman elok, akhirat nanti kita akan dapat melihat Allah Taala. Jadi kita yakin Allah lah Tuhan yang sebenar, yang bersifat dengan wajib al-wujud, mesti ada. Pasti ada, pasti wujud Allah Subhanahu wa taala yang maha termulia itu. Baik. Dan wajib kita mukallaf percaya, beriman dan i'tiqad, tidak sama sekali mustahil di atas Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya, lawan wujud, iaitu tiada. Mesti Allah ada, tak boleh tak ada. Kalau tak ada, mustahil, tak logik. Kalau Allah Ta'ala tak ada, bohong, tak logik, mustahil, tak masuk pada akal kita. Pasal apa? Tandanya, tanda kata Allah Ta'ala itu ada, tak boleh tak ada. Atau dalilnya, dalil adanya Allah, kalau tak ada, tak boleh, iaitulah firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman. Jadi firman tu bahasa Turki. Kalau Arab, qala Allah Ta'ala. Kalau Melayu, bertitah Allah Ta'ala. Firman ni bahasa Turki. Jadi Tok Guru Saleh Syekh rahimahullahu ta'ala ambil daripada ayahnya Tok Guru Haji Musa. Tok Guru Haji Musa Syekh rahimahullahu ta'ala belajar dengan Tok Guru dia Tok Kenali Kelantan. Tok Kenali Kelantan belajar dengan Tok Guru dia Syekh Ahmad Fatani. Syekh Ahmad Fatani ni penasihat kerajaan Osmaniyah mewakili bumi Nusantara alam Melayu ni. Maka Tok Guru Haji Ahmad dia kata firman ni bahasa Turki. Kalau bahasa Arab qala Allah Ta'ala. Kalau bahasa Melayu bertitah Allah Ta'ala. Mana dalil Allah ada? Mana bukti Allah ada? Iaitulah Allah bertitah, yakni dalam Quran. Qala Allah Ta'ala Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allahul ladzi, Allah yang khalaqa, menjadikan, samawati wal ard, langit dan bumi. Artinya, arti Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, Allah Ta'ala sahajalah yang menjadikan 7 petala langit dan bumi. Itu kata Al-Quran ni balaghah, cakapannya, sastranya tinggi. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala menjadikan lapisan-lapisan langit dan bumi. Sebab apa langit sebut lapisan-lapisan langit? Kerana langit ni antara selapis dengan selapis dia jauh, luas. Sabit daripada cerita Nabi kita Habibuna sallallahu alaihi wasallam,
kekasih kita sallallahu alaihi wasallam, di antara langit yang pertama nak pi ke langit yang kedua, perjalanan kebiasaan ni 500 tahun perjalanan kalau kita nak berjalan biasa, jauh. Begitu juga langit kedua nak naik langit ketiga, jauh, luas. Itu Allah Ta'ala sebut dengan jamak. Allah Ta'ala menjadikan langit, lapisan langit dan bumi, sedangkan langit 7, bumi pun 7. Tetapi bumi Allah Ta'ala sebut satu, pada hakikat 7 lapis juga. Sebab apa sebut satu? Kerana bumi ni walaupun 7 lapis, tetapi dia rapat-rapat. Tu Uri Saleh Syekh dia kata seperti contohnya bawang, dia banyak lapis tapi dia rapat. Tu sebut satu, tak apa dah. Jadi bukti Allah Ta'ala tu ada. Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah Ta'ala lah yang menjadikan langit dan bumi. Bukan boleh jadi sendiri langit bumi. Habis. Ataupun tanda bukti ada Allah Ta'ala itu baharu alam ini. Kita fikir, fa'tabiru ya ulil albab, fikir olehmu hei orang yang memiliki akal fikiran. Itu Allah suruh. Allah Ta'ala suruh kita ni orang hak ada akal ni fikir. Fikir apa? Dalil kewujudan Allah Ta'ala itu. Ini orang panggil tafakkur, berfikir. Fikir macam mana? Fikir supaya akal ikut Quran. Fikir supaya akal tidak lari daripada Al-Quran. Fikir supaya akal tidak terpesong daripada Al-Quran. Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah hanya menjadikan langit dan bumi. Maka akal kita kena fikir ikut Quran. Macam mana? Tengok langit bumi ni, tengok makhluk Allah Ta'ala ni, dia boleh jadi sendiri tak? Tak. Contoh hak mudah, ulama sebut, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal Allah Ta'ala. Man, mereka. Arafa nafsahu, yang kenal dirinya. Orang hak kenal diri dia sendiri, faqad, maka sesungguhnya pastinya arafa rabbahu, dia kenal Allah Ta'ala. Kita ni boleh jadi sendiri tak? Tak. Kita ni ada kerana Allah buat. Bukan ayah, bukan ibu. Ayah dan ibu ni asbab. Pasal apa kata lagu tu? Nabi Adam, mak tak ada, ayah tak ada, Allah Ta'ala buat dia. Siti Hawa, mak tak ada, pak tak ada, Allah buat dia. Begitu juga Nabi Isa, Allah Ta'ala suruh malaikat tiup angin masuk ke dalam perut Siti Maryam. Kita manusia yang biasa ni dengan asbab pernikahan, perkahwinan ayah dan ibu kita. Tetapi bukan ayah dan ibu kita buat kita. Sebab apa kata lagu tu? Yang pertama, ramai orang yang berkahwin tetapi tidak dapat anak. Ada orang kahwin tak ada anak sampai ke mati. Puluh-puluh tahun dia kahwin tak dapat anak, kerana Allah Ta'ala tidak menjadikan anak kepada dia, kepada seseorang itu. Tetapi ada yang berkahwin, Allah Ta'ala jadikan anak kepada pasangan perkahwinan tadi. Terkadangnya lepas beranak dah baru tahu anak dia laki. Oh, lepas beranak dah baru nyata anak perempuan. Dalam perut kadang-kadang tak tahu lagi, sekian tak nampak. Terkadangnya. Maknanya yang menjadikan kita ni
Allah Ta'ala. Tu di antara dalil dia. Mana dalil lagi? Banyak. Di antaranya semua yang kita nak, bukan semua kita dapat. Bukan semua yang kita nak, bukan semua Allah Ta'ala bagi kat kita. Kadang-kadang kita nak lagu ni, Allah bagi macam ni. Itu maknanya Allah Ta'ala yang menjadikan sesuatu kepada kita. Atau dalil yang lain, kita fikir. Contohnya, orang tu kecil manis, dipotong kaki dia. Boleh tak nak buat kaki hak macam Allah buat? Tak boleh. Orat hak macam Allah buat, isi hak macam Allah buat, daging hak macam Allah buat, tak boleh. Hak Allah buat, kalau pijak benda tajam sakit, kalau geletek geli. Tapi kalau hak manusia buat, tak seperti hak Allah buat. Itu maknanya kita ni tak boleh jadi sendiri. Secanggih mana pun yang dikatakan teknologi kita, sehebat mana teknologi manusia, tetapi tak mampu buat seperti hak Allah buat. Seperti yang kita sebut kaki tadi, ataupun nyawa, roh tak boleh buat. Kalau boleh ciptakan teknologi yang begitu hebat, buat lembaga manusia ni mirip kepada manusia yang betul, tapi roh tak boleh buat. Roh tak boleh buat. Ini maknanya Allah Ta'ala lah yang menjadikan kita segala-gala makhluk ini. Benarlah Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Itu akidah kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka pasti dia kenal Tuhannya. Itu hakikat kita ni dijadikan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita yakin Allah Ta'ala itu sebenarnya wujud, walaupun kita tak nampak, walaupun kita tak pernah tengok, kerana ada bukti, ada dalil yang menunjukkan kewujudan Allah itu. Itu i'tiqad kita orang yang mukmin. Habis itu. Baik. Jadi fitrah manusia ni dia perlu kepada Tuhan. Kita tengok, kalau tak diuji kita ni galik, tapi apabila diuji, contohnya kayu jatuh atas kepala, Allahu Akbar, terus ingat Allah Ta'ala. Kenuri seronok sembang bergelak, sembang seronok bergelak, pang pinggan pecah, Allahu Akbar, ingat Allah Ta'ala. Gitu. Tu fitrah Allah Ta'ala jadikan manusia hamba ni dia perlu kepada Tuhan, iaitu Rabb, Ilah. Jadi Allah ada. Kita telah beriman kepada Allah di alam zuriat dulu. Kita telah berpindah kepada alam yang ketiga lah ni. Yang pertama alam zarri, alam roh. Yang kedua alam rahim, perut ibu. La ni kita di alam dunia, alam ujian. Kemudian apabila alam yang ketiga, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti mati, kita berpindah kepada alam yang keempat, alam barzakh. Disoal, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Apabila orang mati, orang akan talqin kita, ustaz ataupun tok imam dan sebagainya, wahai simpulan ibnu simpulan, sebentar lagi akan datang dua orang malaikat Munkar dan Nakir. Jangan kamu takut, jangan kamu getar, kerana mereka berdua makhluk Allah seperti kamu. Apabila disoal oleh mereka, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Maka ingatlah perjanjian kamu di atas muka dunia. Perjanjian
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apabila mereka menyoal siapakah Tuhanmu, maka jawablah Allah Tuhanku yang sebenar. Apabila disoal kali yang kedua dan yang ketiga, jawablah dengan fasih, Allah Tuhanku yang sebenar. Inilah di dunia ni berhajat kepada kita ni belajar supaya kita yakin, supaya iman kita sah, i'tiqad kita sah. Kerana roh kita di alam zuriat dulu, di alam zarri dulu, sebelum dimasukkan ke dalam badan kita, roh kita telah beriman. Alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan? Allah Ta'ala tanya roh kita semua. Alastu bi rabbikum, qalu, semua kita jawab, qalu bala syahidna, bahkan kamu Tuhan kami bersaksi. Itulah bayi yang mati sebelum balik, walaupun agama apa sekalipun ayah dan ibunya, maka mati bayi yang sebelum balik itu di atas agama fitrah. Di dunia tanam bila ikut cara mana pun, akhirat ahli syurga. Pasal apa? Sebab dia mati belum balik, roh dia telah beriman kepada Allah Ta'ala sebelum daripada roh masuk ke dalam badan. Apabila roh masuk ke dalam badan, maka badan dicampur dengan hawa nafsu. Terkadangnya kita ni lalai, dan terkadangnya tak ingat Allah terus. Maka kita kena kembali kepada roh kita supaya kita ni diingatkan kembali kepada fitrah kita. Maka majlis-majlis ilmu, majlis zikir, majlis bersolawat, majlis-majlis yang ada perhubungan kerohanian kita kepada Allah dinamakan majlis kerohanian. Kita isikan dengan Al-Quran, zikir, ilmu. Maka hati kita akan tenang mengingati Allah Ta'ala. Apabila makanan kerohanian ini penuh dalam hati kita, alhamdulillah, Allah Ta'ala mengizinkan kita ni tenang, sakinah. Allah Ta'ala memberi ketenangan kepada kita dengan mengingati Allah Ta'ala. Itu kena kembali kepada kerohanian roh. Sebab roh kita ni perlu kepada mengingatkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mari peringat kita? Rasul. Rasul wafat digantikan oleh sahabat. Sahabat wafat digantikan oleh tabi'in. Tabi'in dah tak ada, digantikan oleh tabi'un. Tabi'un dah tak ada, lapis mereka diganti oleh tabi'in. Tabi'in dah habis dah zaman mereka, digantikan oleh salaf. Salaf dah tak ada, digantikan oleh guru-guru kita. Maka memperingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Allah ada. Allah Ta'ala lah yang mentadbir kita. Contoh macam mana? Kita boleh hidup, Allah Ta'ala yang menghidupkan kita. Kita ni boleh bernafas, Allah lah yang menggerakkan kita. Mana bukti? Tengok jantung kita. La kita jaga jantung pam. Kita tidur sekalipun, kita bukan buat kerja apa, tetap Allah Ta'ala menggerakkan jantung kita. Ini sifat Allah Ta'ala yang bersifat dengan Rahman dan Rahim. Itu Allah Ta'ala semua. Itu Allah Ta'ala semua. Siapa hak Allah Ta'ala nak bagi hidup, hidup. Siapa hak Allah Ta'ala nak mati, Allah Ta'ala permatikan orang itu. Walaupun orang kaya setara manapun, jutawan, milioner, nak bayar harga nyawa, saya boleh tak nak bayar 4 juta, saya tak mati? Tak boleh. Mati tetap mati. Itu maknanya Allah mentadbir kita.
Allah Ta'ala lah yang mentadbir kita. Kita ni hanyalah ada ikhtiar dan usaha. Yang mengizinkan kita buat Allah Ta'ala. Mana bukti? Tengok, tok-tok guru kata kita ni sekurang-kurangnya kena berzikir paling tak ada 300. Bagi-bagi orang yang arif billah 12,000, 24,000. Kita nak buat 100 pun gagah. Maknanya kita tak mampu. Yang mampu tu oleh kerana Allah yang beri seseorang itu mampu. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala kuasa di atas tiap-tiap suatu. Hatta sehingga-hingga harakatina wa sakanatina, gerak diam kita pun dikuasai oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita ni duk sebut nama kawan kita ni hari. Tapi hari itu Allah Ta'ala tak bagi ilham, tak main nama kawan dalam fikiran kita, tak boleh sebut nama kawan kita. Maknanya Allah Ta'ala lah segala-galanya yang mengurus takbirkan urusan kita. Kita ni hanyalah ada ikhtiar usaha. Yang mengizinkan Allah Ta'ala. Itu kita kena kenal Allah Ta'ala. Nak kenal Allah Ta'ala, kena kenal diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, dia kenal Tuhan. Hakikat diri kita ni lemah, penuh kekurangan, penuh kita ni berhajat kepada Allah Ta'ala. Kita pijak bumi Allah Ta'ala, kita junjung langit Allah Ta'ala, kita minum air hak Allah buat, kita minum, kita makan makanan bahan hak Allah buat, kita pakai pakaian bahan hak Allah buat, kita duduk rumah bahan hak Allah buat. Semuanya hak Allah Ta'ala. Ya ayuhan nas, hei sekalian manusia, antum, kamu semua ni fukhara ilallah. Semua kamu ni berhajat kepada Allah Ta'ala. Kita ni berhajat kepada Allah Ta'ala. Kita duduk bumi Allah Ta'ala, kita tumpang. Kita hidup, Allah bagi hidup. Kita ada, Allah buat. Jadi Allah Ta'ala zat yang wajib al-wujud. Mesti ada, tak boleh tak ada. Itu i'tiqad yang wajib kita iman. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Ataupun tanda kata Allah ada, bukti kata Allah ada, adanya alam, baharunya alam, berubahnya alam. Tadi siang cerah, la malam gelap. Siapa ubah? Allah ubah. Jam tu bergerak sebab apa? Terkadangnya tenaga bateri, terkadangnya tenaga elektrik, asbab. Terkadangnya solar, asbab. Hakikat Allah yang mengubahkan. Langit bumi ni malam siang malam ni siapa ubah? Allah Ta'ala yang ubah. Dia tak boleh jadi sendiri. Kita, diri kita tak boleh jadi sendiri. Apa hak kita nak, bukan semua dapat. Macam PKP baru ni, Allah Ta'ala takdir hak macam mana, macam itulah terjadi. Hak boleh main masjid 12 orang ataupun 50 orang, fasa hak seterusnya. Hak orang lain tak boleh main. Ini hak yang ditentukan oleh Allah, yang dibuat oleh Allah Ta'ala, kita terima. Kerana Allah Ta'ala mentadbir. Kalau kita gagah nak main pun tak boleh juga. Sudut undang-undang dunia pun tak boleh, tak lepas, orang tak pergi masuk. Dan seumpamanya. Itu maknanya kita ni ditakbir oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni zat yang wajib al-wujud, pasti ada. Yang kita beriman, alhamdulillah, kerana Allah Ta'ala bagi kepada kita keimanan yang sahih, bertuhankan kepada Tuhan yang sebenar. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Segala puji bagi Allah yang memberi nikmat iman dan Islam kepada kita. Seorang ulama yang bernama, tokoh Islam yang bernama Ibn Sina, tokoh perubatan. Dia ni sebelum Islam dia masuk semua agama.
Dia kaji agama. Apabila dia kaji, sehinggalah dia dapat betul-betul keyakinan yang benar ni Islam. Pasal apa jadi mana? Sebab Allah Ta'ala buat dia masuk dalam gua, tiba-tiba pintu gua tu terkatuk dengan batu. Dia tak bawa apa-apa bekalan kecuali dia bawa buah kismeh. Itu ya bekalannya. Sampailah rambut dia panjang, kuku dia panjang. Kalau ikut akal, tak logik dia ni hidup, mesti mati kerana tak makan. Tapi oleh kerana Allah kuasa, innallaha ala kulli syai'in qadir, yang dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Rabb yang menjadi, mencipta, mengurus, mentadbir, membela alamin, sekalian alam ni, maka benar Allah Ta'ala lah yang mentadbir kita. Walaupun tak makan, kalau Allah nak bagi hidup, hiduplah kita. Kalau makan pun, kalau Allah Ta'ala nak bagi kita ni mati, matilah kita. Itu iman. Maka dia pun masuk kepada Islam. Alhamdulillah. Jadi bukti Allah Ta'ala ada ni nyata. Ayat Al-Quran, akal, dengan berubahnya alam, daripada kita tak ada kepada ada, daripada siang kepada malam, daripada sehat kepada sakit, sakit kepada sehat. Allah Ta'ala lah yang menguruskan kita. Habis itu. Baik. Kedua, wajib kita percaya, beriman dan i'tiqad, berpegang teguh dalam hati bahawasanya tetap, mesti dan sabit, pasti wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan qidam. Artinya, arti qidam itu sedia, yaitu sedia tu tidak ada permulaan bagi adanya Allah itu. Tengok ulama susun, Allah Ta'ala bagi kepada mereka, mereka menyusun kepada kita susunan yang comel, cantik. Yang pertama kita belajar Allah ada, mesti. Kalau tak ada, tak boleh. Lepas tu bahas pula, bincang lagi, ada Allah ni sama tak dengan ada makhluk? Tak sama, kerana makhluk ni baharu, sedangkan Allah bersifat dengan qidam, sedia. Tak ada mula, tak dijadikan oleh sesiapa. Atau ada Allah Ta'ala itu tidak terdahulu oleh tiada. Allah bukan baharu, Allah sedia, bersifat dengan qidam, sedia, bukan baharu, tak dijadikan oleh sesiapa. Maka sifat qidam ni tak ada kepada yang lain selain Allah sahaja. Itu dikatakan wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kamu iaitu Tuhan yang asa. Matahari baru, langit bumi baru, tokong-tokong baharu, Nabi Isa baharu, matahari baharu, semua baru. Hak sedia Allah ya. Inilah Rabb, hakikat ketuhanan yang sebenar. Dan tiada wajib kita percaya dan i'tikad sama sekali. Dan wajib kita percaya, wajib beriman dan i'tikad sama sekali mustahil di atas Allah bersifat dengan lawannya, lawan sedia, iaitu baharu. Allah mesti sedia, tak baharu sekali-kali. Ada orang tanya, sebut sedia sudah, baharu tak payah sebut, sebab bukan sifat Allah Ta'ala. Pasal apa ulama sebut Allah sedia, tak baharu? Inilah untuk mengesahkan hukuman. Tok Uraiji Saleh Sik dia kata, tak boleh kata benda ni betul, kena tahu bengkok lagu ni. Beza dua dulu. Ni bengkok, ni betul. Lagu ni betul, tak bengkok. Bengkok lagu ni. Ni betul, tak bengkok. Sebab kita kenal bengkok macam ni. Benda ni betul, tak bengkok. Sah hukuman, kejap keyakinan. Nak hukum kata Allah sedia, lawan sedia tu apa? Baharu. Macam mana baharu? Siapa kita?
daripada tak ada, ada. Oh, Allah bukan baharu. Allah Ta'ala bukan baharu, Allah sedia. Pasal apa? Kerana Allah Ta'ala berfirman, wal awal wal akhir, dialah yang bersifat dengan sedia dan kekal. Habis. Inilah hakikat ketuhanan yang bersifat dengan khidam. Selain daripada Allah, tak ada sifat khidam ni. Alhamdulillah. Kerana Allah Ta'ala bagi kita iman. Syukur. Dengan keberkatan Allah Ta'ala mengkurniakan keimanan kepada kita dengan susah payah pengorbanan pendakwah-pendakwah, ulama-ulama yang terdahulu. Islam masuk ke Kedah 1136 Masihi. Kita boleh pergi cek sejarah Kedah di muzium depan masjid kita ni pun dia tulis 1136 Sultan Muzaffar Shah yang pertama. Pasal apa jadi lagu tu? Kerana ulama buat kerja. Syekh Abdullah Al-Ghamari mai daripada Yaman, tinggal negara, tinggal kampung halaman, mai dengan jemaah-jemaah bawa Islam ke tanah Melayu, bukan dengan peperangan, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan himmah, semangat yang tinggi untuk menyebarkan rahmat kepada seluruh alam, yang mana rahmat ini daripada berkatnya baginda Nabi SAW, rahmatan lil alamin. Maka pewaris ulama yang dikatakan al-ulama warasatul anbiya, maka datanglah seorang tokoh bersama rombongannya Syekh Abdullah Al-Ghamari Al-Yamani mai ke Kedah. Maka ketika itu diceritakan dalam tarikh negeri Kedah, pihak istana menghantarkan segala syihir untuk melakukan tes, nak uji rombongan Syekh Abdullah Al-Ghamari. Takdir Allah, Allah Ta'ala pelihara mereka. Ini kewujudan Allah, Allah Ta'ala memelihara mereka. Maka heranlah istana, sebab apa syihir kita ni tak kenal langsung mereka. Hantar wakil pergi tanya, apakah yang hampa pakai? Dia kata, kami tak pakai apa-apa melainkan yang kami guna adalah Islam. Tertarik seorang raja, Maharaja Derbak yang kedua, maka menyebabkan dia memeluk Islam oleh kerana ikhlasnya pendakwah itu dan berakhlaknya pendakwah itu. Dia tak marah raja. Dah masuk Islam, buat jamuan. Ada makanan yang halal, ada makanan yang tidak halal. Dia tak kata, oh, ini haram ni, haram. Dia tak dakwah macam tu. Dia dakwah bil hikmah. Pelan-pelan lah, pelan-pelan. Lama-lama fahamlah. Sehingga kan raja ni tak minum minuman yang memabukkan, tidak makan dah makanan yang haram. Alhamdulillah. Maka rakyat-rakyat pun Islam. Daripada tu sampai gelar, tak pernah tukar kerajaan kita. 900 tahun lebih dah. Kerajaan kesultanan yang tertua di dalam negeri Kedah, di dalam dunia ini. Alhamdulillah. Hebat sejarah Kedah ni. Lagi hebat apabila menerima Islam, yang mana jiwa kita Melayu ni halus, jiwa kita ni seni, dan apabila ambil Islam, terus kita ni lebih-lebih hebat bangsa kita ni. Alhamdulillah. Maka penjajah-penjajahlah yang meracuni pemikiran-pemikiran kita. Oh, Melayu ni tak tahu apa, Melayu ni lemah, Melayu ni mundur. Ini kerja-kerja halus daripada penjajah-penjajah. Tu dia perang di Iraq. Apa dia buat? Musnahkan kitab-kitab, sehingga kan di sungai yang dikatakan Furak, diriwayatkan ayat bertukar jadi warna hitam kerana kitab yang banyak sekali mereka musnahkan di dalam peperangan di Iraq. Dan diambil kitab-kitab Islam, matematik, ilmu hisab ditukar kepada matematik, geografi, ilmu alam ditukar kepada geografi,
ilmu kedoktoran, tabib ditukar kepada medik dan seumpamanya, maka hilanglah kekuatan. Oleh kerana kita duk kata hebat ni barat, hebat ni barat. Sebenarnya Islam ni telah mendahului kehebatan daripada kehebatan di barat. Itulah di lembah Bujang, di lembah Bujang tu teknologi melebok besi ni telah awal sebelum daripada Sultan Muzaffar Shah lagi. Sebelum tu lagi dah orang main ambil dah besi di negeri Kedah ni, hantar ke seluruh negara untuk buat pedang, buat meriam dan seumpamanya. Hebat sebelum daripada 1136 Masihi lagi. Mailon ni dia jadi lemah. Pasal apa? Dah nak bangsa kita duk isap gap, duk makan ketum, duk jauh daripada jati diri Melayu yang sebenar, maka kue mundur, na'udzubillah. Duk lepak ak motor. Sedangkan Allah Ta'ala buat di dalam rumpun kita Melayu ini adalah anugerah yang tersendiri. Apabila Islam itu diambil oleh orang Melayu, makin hebat, makin kuat, dan tamadun telah berjaya pada ketika dulu. Jadi Allah Ta'ala ni ada sedia, wajib kita beriman. Itu totok nenek kita dulu apabila British masuk, mereka tak boleh murtadkan seorang pun, kerana akidah datuk nenek kita dijaga. Akidah moyang-moyang kita dulu dipasak dengan akidah, terutamanya sifat 20. Semua di dalam buayan lagi dilantunkan la ilaha illallah. Lepas tu menyanyi pula Allahu wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama basar. Tu orang dulu punya cara untuk memupuk agama yang baik kepada generasi-generasi mereka. Kita kena ambil balik benda ni supaya kita ni tak jauh daripada kerohanian, berhubung hati dengan Allah, berhubung hati dengan Nabi SAW. Maka pesan ulama di akhir zaman ini, apakah peranan kita untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita? Maka jangan tinggal walaupun 10 kali pun tak apa dah salawat kepada Nabi SAW, supaya hati kita ni ada perhubungan dengan Nabi. Hati kita ni ada perhubungan dengan Nabi. InsyaAllah Allah Ta'ala akan selamatkan kita. Baik, sikit lagi. Tanda dan dalil Allah Ta'ala itu bersifat seperti yang tersebut. Allah Ta'ala bersifat dengan qidam, sedia, bukan baru. Iaitulah firman Allah Ta'ala, huwal awwal wal akhir. Artinya dialah Allah Ta'ala yang awal, maksudnya tidak ada permulaan dan tidak ada permulaan, dan dialah Allah Ta'ala yang akhir, yakni yang tidak ada kesudahan. Allah Ta'ala itu sedia dan kekal. Atau tandanya Allah Ta'ala bersifat dengan qidam, bukan baharu. Ataupun dalilnya iaitulah alam ini. Kalau Allah baharu, tak boleh. Kalau baharu macam kita, kalau macam kita lemah, kalau lemah macam kita, alam ni pun tak ada. La alam ada, tentu Allah Ta'ala tak seperti kita. Tentu Allah Ta'ala tidak baharu seperti kita. Moga-moga Allah Ta'ala membuka hijab hati kita dan memasukkan nur iman dan menetapkan iman serta istiqamah iman ni sampailah bila-bila kita bertemu Allah Ta'ala, sampailah kita bertemu dengan Allah. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan iman kita, iman isteri kita. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan iman anak-anak, cucu cicit, zuriat-zuriat kita sampailah kepada hari kiamat. Jadi setakat tu dulu kita berhenti. Yang ketiga, ketiganya wajib kita percaya dan i'tiqad
bahawasanya tetap dan sabit, wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan baqa. Artinya arti baqa itu kekal. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.